This call is now being recorded. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتمنى رب زدني من تعاطي مستكين على هداية ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أنا من الملائكة والهم الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات وافتح لنا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار رحمتك يا رب العالمين رب اشرح لنا سرنا لساننا واحلل عقدة من لساننا ويفقهوا قولنا قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بعلمه في الدارين dan arti fasid itu barang yang tiada bergantung dengan dia lulus dan tiada dibilangkan dengan dia, iaitu yang cedera suatu daripada rukunnya atau daripada syaratnya. Dan arti fasid. Fasid artinya dipanggil kata batil. Dan arti fasid itu barang, dikandaki barang di sini ibadat atau akad. Barang ialah ibadat. Sembahyang masalan, wudu masalan. Artinya barang dan juganya barang tu kena tak akad. Seperti akad jual beli, akad nikah yang tiada bergantung dengan dia lulus. Tak bersangkut, tak bergantung dengan dia oleh lulus. Maknanya tak lulus. Tak lulus maknanya tak sampai maksud. Dan tiada dibilangkan dengan dia. Tak terbilang. Dan tiada dibilangkan dengan dia maknanya tak terbilang. Tak jadi. Itu makna fasid. Iaitu fasid itu yang cedera. Maknanya ibadat atau akad yang cedera suatu daripada rukun atau daripada syarat. Yang cedera maknanya yang tak cukup. Yang tak cukup, yang tak sempurna, mana-mana satu daripada rukun-rukun dia atau syarat-syarat dia. Apabila sembahyang itu ada kekurangan mana-mana satu daripada rukun sembahyang yang 13, artinya ada kekurangan, tak sempurna, tak cukup sesuatu daripada syarat-syarat dia, maka sembahyang itu dihukum kata sembahyang yang fasid. Artinya batil, batal. Maka apabila hukum dia tu fasid, maka tak terbilanglah dengan sembahyang itu. Dengan maknanya tak terbilang tu maknanya tak jadi, maknanya walaupun dah beri salam sekalipun dikira dianggap sebagai tak sembahyang. Dikira katanya tak sembahyang lagi, belum solat lagi. Sebab yang dia buat sani tak cukup syarat atau tak cukup rukun, maka tak dibilangan dengan dia. Salah katanya belum buat lagi.
Maknanya tak lepas lagi daripada tuntutan wajib sembahyang. Itu sebelah balik ibadat. Dan begitu juga akad, seperti akad nikah masalah. Akad nikah tu apabila tak cukup syarat dia, apabila tak cukup rukun dia, maka akad nikah yang fasid atau yang batal, maka tidak lulus. Maka akad nikah tu tidak lulus. Tak bergantung dengan dia lulus, maknanya tak lulus. Jadi maknanya akad nikah apabila tak lulus, maknanya masih jadi haram lagi di antara lelaki dan perempuan yang berkahwin itu. Nah, masih haram lagi nak berkhulwat, nak ambil sedap tu masih haram lagi. Sebab akad nikah tak cukup dengan syarat, dengan rukun, maka tak lulus. Apabila tak lulus, maka tak boleh, tak halal lagi. Itulah maknanya makna fasid. Yang lawannya yang mana lawan dia ni ialah sah. Lepas tu sah dan fasid ini setengah daripada hukum wad'i. Dan misal sebab pada sunat duha. Ni nak misal sunat pada misal sebab bagi benda sunat pula. Dan misal sebab pada sunat duha, pada sembahyang sunat duha, iaitu masuk waktunya, waktu sunat duha. Masuk waktu tu bila sunat duha? Naik matahari qadar segala. Naik matahari qadar segala. Hingga gelicirnya. Itu waktu dia. Apabila naik matahari sekadar segala, pada pandangan mata, artinya sekadar satu lembing, pada pandangan mata kita, maka dah masuklah waktu duha. Apa tu? Apabila masuk tu berterusanlah waktu dia tu hingga matahari gelincir. Jadi belum sikit pada gelincir. Jadi apabila istiwa matahari pada pertengahan langit belum pada nak gelincir itu dah habis waktu dia. Itu sebab. Jadi maknanya kalau tak jadi masuk waktu tu sebab jadi sunat. Maknanya kalau belum pada masuk waktu tak hasil sebab bagi sunat lagi, maknanya belum jadi sunat lagi waktu duha pada hari ini. Dan misal syaratnya, syarat bagi syarat bagi sunat ada akal. Syarat nak sah, syarat nak jadi sunat sembahyang duha. Syarat nak jadi sunat sembahyang duha ada akal. Sebagaimana syarat bagi nak jadi wajib pun ada akal juga. Itu misal. Begitu juga akal artinya balik satu lagi. Dan misal maniknya manik sunat. Seperti haid atau nifas. Itu manik, perkara yang menegah. Jadi maknanya kalau tidak ada akal, maka tak cukup syarat sunat. Maknanya kalau orang tu tidak ada akal, maka tak disunat pada dia sembahyang duha. Begitu juga balik. Kalau siapa seorang mana yang belum balik, maka tak disunat pada dia sembahyang sunat duha. Begitu. Misal manik tu maknanya siapa yang ada haid, ada datangan haid dan nifas, tak disunat. Tak disunat bagi dia sembahyang sunat duha. Sebab ada manik, ada perkara yang menegah.
kita tengok kat tepi, dia katanya kauluhu dan misal maniknya, yakni pada sunat, seperti haid atau nifas, dan misal yang sah pada sunat. Misal yang sah pada sunat apabila sempurna segala syarat dan rukun, sama dengan tadilah. Dan misal fasad pada sunat apabila tiada sebenar segala syarat dan rukun. Kira sama. Jadi sembahyang sunat pun ada sah, ada batal juga. Sekiranya kalau cukup syarat dan rukun, maka sah. Sekiranya kalau tak cukup syarat dan rukun, maka batil, artinya fasid. Panggil. Misal sebab pula pada haram. Sebab jadi haram. Sebab pada haram. Seperti makan bangkai. Ini misal je. Misal bagi benda haram dulu. Misal sebab pada haram, benda yang haram, setengah daripada benda yang haramnya ialah makan bangkai. Kita maklum bangkai itu ialah binatang yang mati dengan tak disembelih pada syarak. Iaitu bangkai. Iaitu bangkai tambah yang mati. Yang mati, binatang yang mati, hayawan yang mati dengan tiada disembelih pada syarak. Yang mati dengan tidak disembelih yang diaktibarkan pada syarak. Sekali lagi dia katanya, dan misal sebab pada haram seperti makan bangkai. Bangkai itu apa dia? Iaitu yang mati, iaitu bangkai itu yang mati dengan tidak disembelih pada syarak. Lepas tu sebab jadi haram tu sebab sebab makan. Makan tu sebab jadi haram. Makan itulah sebab jadi haram. Tapi maknanya kalau bangkai, biarkan begitu, tak makan tak jadi haram dah. Maka makan itulah sebab bagi haram. Dan syarat haramnya haram makan bangkai. Ketiadaan darurah. Tidak ada darurat, tidak ada kecemasan. Jadi maknanya kalau dalam keadaan biasa tu maka diharamlah makan bangkai. Malaikat di dalam keadaan darurah seperti seorang tu tidak ada makanan, apa-apa benda yang boleh dimakan padahal dia tu sekarang bersangatan lapar. Padahal dia tu sekarang bersangatan lapar. Bersangatan lapar, sekiranya kalau tak boleh dapat makan apa-apa, boleh jadi pada adatnya matilah dia dengan sebab kelaparan. Maka untuk nak menahankan nyawa dia, untuk nak menahankan nyawanya, yang kata pada adat tadi, kalau tak makan tu pada adatnya mati sebab kelaparan. Maka tak haramlah makan bangkai itu. Jadi maknanya syarat nak jadi haram tidak ada darurat.
Dan misal mani yang menegahkan haram darurah. Darurat. Yang mengharuskan makan. Seperti yang sangat lapar. Seperti kata tadi. Mana yang menegahkan haram. Menegahkan haram jadi halal. Dan misal sebab pada makruh seperti memburu main-main. Memburukan binatang bermain-main. Main-main maknanya saja buru tu saja nak suka-suka. Bukan memburu kerana nak makan tu bukan. Memburukan ikan ke, memburukan binatang hutang ke, memburukan burung ke. Tetapi bukan tujuan dia nak makankan ikan itu, bukan tujuan dia nak makankan binatang tu, hanya untuk nak serenak, nak main-main. Dia buru, dia dapat, dia lepas. Iaitu sebab tu diri bermain-main. Bermain-main tu adapun memburu tu harus. Adapun perbuatan memburu tu harus, bermain-main tu. Sebab seperti setengah-setengah tu dia buat tempat kolam ikan untuk bermain-main memancing. Dia memancing, dia dapat ikan, dia lepas. Mancing lain pula, dapat ikan, dia lepas. Itu bermain-main. Tiada kerana mengambil manfaat dengan dia. Bukan kita buru untuk nak ambil manfaat, nak makan ke masalah. Bukan. Itu makruh. Maka memburu kerana sebab bermain-main tu adalah hukumnya makruh. Dan syarat bagi makruh pulanya itu ketiadaan berhajat kepadanya, kepada memburu, bagi dirinya dan bagi orang lain. Jadi maknanya kalau tak ada hajat kepada memburu tapi kita buru juga, itu syarat bagi makruh. Maknanya kalau kita memburu kerana kita ada hajat kepada binatang itu untuk diri kita atau untuk anak buah kita atau untuk siapa-siapa saja, kita memburu. Kawan kita tu duduk sakit, dia nak makan kijang. Kita pun kesian kat dia nak makan kijang, kita pun masuk hutang memburukan kijang untuk nak bagi dia makan. Sebab dia duduk sakit, ingin sangat nak makan kijang. Maka itu tak makruh. Itulah. Dan misal sebab pada mubah pula, benda yang harus, seperti berkahwin. Berkahwin tu iaitu akad kahwin itulah. Jadi maknanya berkahwin tu sebab akad. Akad berkahwin dengan mana akad tu sebab bagi mubah. Dan syarat harus berkahwin itu sunyi daripada segala mawanik, perkara-perkara yang menegah. Syarat bagi harus menghadapi dalam akad berkahwin itu sunyi, kosong daripada segala mawanik. Seperti iddah, perempuan tu tidak ada iddah, dan suami dan pihak, contohnya mawanik tu apa dia? Seperti iddah, maka iddah tu perkara yang menegahkan akan akad kahwin. Dan juga kalau tilik pada itu, iddah tu sebelah balik perempuan. Dan kalau tilik pada sebelah lelaki itu, setengah daripada mawanik itu, orang lelaki itu dah ada isteri 4 orang. Dia dah mempunyai 4 orang isteri. Lepas tu nak akad seorang lagi jadi yang kelima. Itu manik. Dah ada 4 orang tu ialah manik daripada kahwin oleh seorang lelaki. Dan ihram dengan haji atau umrah. Seorang duduk di dalam ihram dengan haji atau ihram dengan umrah, maka ihram itulah menegahkan menegahkan akad nikah. Tak boleh nak kahwin sebab duduk dalam akad nikah, duduk dalam ihram.
sebelah balik lelaki ke, sebelah balik isteri ke, sebelah balik wali ke, kena tahallul dululah barulah boleh akad nikah. Jadi pada katanya itu hukum wad'i yang mana terdiri daripada 5 perkara, 5 hukum, ialah sah, fasid, sah, fasid, apa tu, apa dia lagi? Syarat, sebab, manik. Syarat, sebab, manik, sah, fasid. 5 perkara. Jadi maknanya 5 perkara tu kebanyakan bersangkutanlah dengan hukum-hukum taklifi. Sebagaimana kita maklum. Dan ada pun hukum adat. Habis masalah hukum apa dia? Hukum syar'i. Maka sekarang masuk pula kita pada hukum adat. Maka iaitu menyabitkan pertambatan antara suatu pekerjaan bagi satu pekerjaan, atau menafikan dia daripadanya, atau menafikan dia kan suatu pekerjaan daripadanya, daripada suatu pekerjaan. Isbat, menyabitkan dan menafi itu dengan menengahi berulang-ulang. Dengan menengahi, dengan melalui. Dengan menengahi, dengan melalui berulang-ulang. Berulang-ulang tu paling kurangnya 2 kali. Nak panggil berulang tu paling kurangnya 2 kali atau 3 kali. Lagi pulanya serta sah menyalahi. Boleh jadi menyalahi dengan tadi. Boleh jadi menyalahi. Dan ketiadaan memberi bekas. Dan ketiadaan memberi bekas, memberi kesan salah suatu daripada keduanya, salah suatu daripada keduanya, 2 pekerjaan pada yang lainnya, pada yang satu lagi. Kita tengok sikit lagi. Dan iaitu tersimpan pada 4 bagai. Pertama ditambatkan wujud dengan wujud, ada dengan ada, diikatkan dengan ada. Seperti kita tambatkan ada kenyang dengan ada makan. Seperti kita tambahkan ada kenyang dengan ada makan. Makan banyak, kenyanglah. Tengok. Jadi nak ambil misal, makan dengan kenyang. Apabila kita makankan makanan, tapi makan tu jadi banyaklah sikit, maka hasillah kenyang. Maka pada adatnya apabila kita makan mestilah kenyang. Tengok. Sekali lagi dia katanya, maka ada pun hukum adat. Maka iaitu hukum adat menyabitkan pertamatan. Kita menyabitkan, mengisbatkan pertamatan, kita kata ada pertamatan, ada ikatan antara pekerjaan, antara suatu pekerjaan dengan bagi suatu pekerjaan. Kita katanya ada pertamatan, menyabitkan pertamatan antara suatu pekerjaan, apa dia? Makan. Masalah. Bagi suatu pekerjaan. Bagi apa? Bagi kenyang. Jadi kenyang dengan makan ni ada pertamatan kedua-dua. Ada pertamatan. Maka
kita mengisbatkan, kita hukum kata ada pertamatan antara makan dan kenyang. Mengisbatkan pertamatan, menyabitkan, menghukum kata ada pertamatan antara makan dengan kenyang, itulah dikatakan hukum adat. Atau menafikan dia daripadanya, atau menafikan dia, menafikan suatu kerjaan daripadanya, daripada suatu kerjaan. Tengok. Dan jadi menafikan kenyang, masalah daripadanya, daripada seorang. Tu jadi dengan menengahi berulang-ulang. Jadi dengan melalui kita mengisbat dan kita menafi itu ialah dengan secara kita dapat menghukumkan begitu. Kalau tak makan, lapar. Kalau makan, kenyang. Kalau tak makan, lapar. Kalau makan, kenyang. Kita hukumnya begitu, maka hasil daripada berulang-ulang, banyak kali berlaku. Dengan maknanya begini, kita nak hukum kata jadi adat tu selepas pada kita perhati tengok kepada suatu perkara, apabila jadi begitu beberapa kali, maka dah hasil jadi adat. Dah hasil jadi adat. Tengok kita duk perhati pada diri kita, apabila nasi masuk ke dalam perut kita jadi satu pinggang masalah, dapatlah perasaan kenyang. Setiap kali kita duk perhati, setiap kali apabila kita tuangkan air di atas badan kita, maka basahlah badan kita. Setiap kali kita ambil kayu yang kering masuk dalam api, terbakarlah kayu itu. Jadi kita dah perhati banyak kali benda tu berlakunya begitu. Maka boleh kita kata itu adalah adat. Itu adalah adat. Tengok, misalan kita perhati kepada seorang jiran kita. 8 pagi dia keluar daripada rumah. 8 pagi dia keluar daripada rumah, pergi tempat dia bekerja. Pukul 8 pagi dia keluar daripada rumah, pergi bekerja. Pergi pada tempat bekerja. Maka apabila kita tengok begitu, berulang-ulangan keluar daripada rumah waktu jam 8 pagi, maka kita boleh katanya orang ni adat dia keluar daripada rumah jam 8 pagi. Boleh kita kata begitu. Orang ni adat dia keluar daripada rumah jam 8 pagi. Kenapa boleh kita kata adat dia keluar daripada rumah jam 8 pagi? Sebab kita dah perhati tengok dah banyak kali. Dah banyak kali jam 8 pagi dia keluar pada rumah. Lalu tu kita hukum katanya adatnya begitu. Adatnya begitu. Tu maknanya dengan menengahi berulang-ulang. Seperti dan juga misalan yang katanya ubat-ubat, yang ubat-ubat daripada herba. Benda-benda yang jadi ubat. Pokok tu ubat ni, pokok ni ubat ni. Jadi ubat ni, penyakit ni, itu menengahi daripada berulang-ulang. Lagi pulanya serta sah menyalahi. Serta sah menyalahi. Boleh jadi menyalahi, sebab tu tak salah apabila kita tengok seorang jiran kita tu 8 pagi dia keluar, 8 pagi dia keluar pergi kerja. Maka banyak kali dia berlakunya begitu, boleh kita katanya adat orang ni keluar jam 8 pagi.
tetapi boleh jadi setengah-setengah hari itu dia keluar pukul 10 pagi atau keluar pada rumah pergi kerja pada jam 7 pagi atau 9 pagi menyalahi dengan yang selalu berlaku pada dia. Boleh jadi maknanya tak jadi bohonglah kita cakap ni. Lama-lama sekali ada orang tu keluar pukul 7 pagi. Lama-lama sekali ada orang tu keluar daripada rumah dia jam 9 pagi. Maka tak salahlah kita kata adat dia keluar daripada rumah jam 8 pagi. Sebab benda yang adat ni ialah perkara yang sah menyalahi. Seperti kita katanya apabila masuk dalam api terbakar. Apabila masuk di dalam api, jadi terbakar. Sebab kita dah berlaku banyak kali, dah berulang-ulang yang begitu, kita hukum kata kalau masuk dalam api, terbakarlah. Tapi boleh jadi menyalahi, setengah-setengah tu masuk dalam api, tapi tak terbakar seperti kita maklum daripada kisah Nabi Ibrahim. Seperti kita maklum daripada kisah Nabi Ibrahim. Begitu. Jadi hukum adat boleh jadi menyalahi dengan yang adatnya. Boleh jadi makan dah banyak tapi tak terasa kenyang. Tapi adatnya kalau makan banyak ni dah kenyang. Pada adatnya apa dia? Kalau tak makan tu lapar. Pada adatnya kalau tak makan tu lapar. Kalau tak makan tu lapar, tapi boleh jadi menyalahi macam mana? Tak makan tapi tak terasa lapar. Tak makan tetapi tak terasa lapar. Boleh jadinya begitu. Tapi jarang sangatlah. Sebab tu jangan kata kalau tak makan tak boleh jadi tak lapar. Jangan kata begitu. Sebab hukum adat dia boleh jadi menyalahi. Hukum adatnya begitu. Masuk dalam api tak panas pun, tak terbakar pun, boleh jadi menyalahi. Dan ketiadaan memberi bekas, memberi kesan. Salah suatu daripada keduanya pada yang lain. Seperti nasi tak memberi kesan pada kenyang. Makan nasi tu tak memberi kesan pada kenyang. Bahkan yang memberi jadi kenyang tu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita cakap kata kalau masuk dalam api jadi terbakar. Kalau masuk dalam api tentu terbakar mengikut adat. Tetapi api itu bukan yang memberi bakar, yang membakarkan seorang, membakarkan benda yang masuk dalam api. Bahkan yang membakar, yang menghanguskan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu i'tikad kita orang Islam. Setiap-tiap perkara yang berlaku itu tak bukan daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengenyang, membakar, apa? Semuanya daripada Allah Ta'ala. Sebab itulah katanya bukan api itu membakar. Bukan makanan itu mengenyang. Hanya yang mengenyang itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengok. Kita tengok kat tepi. Pada kata kauluhu salah suatu daripada keduanya. Yakni dua pekerjaan. Yang pertamatan antara keduanya seperti api tiada memberi bekas. Pada menghanguskan, sebab yang menghanguskan tu bukan api, hanya Allah Ta'ala. Dan makanan tiada memberi bekas pada mengenyang, sebab yang mengenyang tu bukan makanan, hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan umpamanya, katalah ubat tak memberi bekas pada menyembuhkan penyakit. Bahkan yang menyembuhkan penyakit tu ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tengok lagi, dan iaitu hukum adat tersimpan pada 4 bahagai.
ditambatkan wujud dengan wujud. Ada sama ada. Ada yang ni, ada yang satu lagi. Jadi maknanya dia ada sebab musabab. Sama-sama ada. Seperti kita tambatkan ada kenyang dengan makan. Makan tu sebab, makan tu dipanggil kata sebab. Kenyang tu dikatakan musabab. Dikatakan musabab. Kenapa kau kenyang? Sebab makan. Kenapa kenyang? Sebab saya makan. Begitulah. Jadi makan tu dikatakan sebab bagi kenyang. Kenyang tu musabab bagi makan. Panggilnya begitu. Panggil begitu, makan tu sebab, kenyang tu musabab. Maknanya kita ingat mudah-mudahnya, makan dengan kenyang ni mana yang berlaku dahulu? Mana yang berlaku dahulu? Yang mana dahulu, yang mana belakang? Yang mana kemudian? Jawabnya makan tu dahulu. Kenyang tu diikuti di belakang. Maka kita katanya makan tu sebab, kenyang tu musabab. Boleh juga nak panggil katanya makan tu ilat bagi kenyang. Kenyang tu mu'allal, makan tu ilat. Gitu. Boleh kita panggil begitu. Jadi maknanya makan tu apa dia? Sebab. Kenyang tu musabab. Tapi kalau kita panggil kata sebab pada adat lah. Sebab pada adat. Dia hukum adat pun dia ada sebab dia juga. Dan boleh kalau nak kira pada lazim malzum. Lazim malzum, kita katanya kenyang tu lazim. Makan tu malzum. Kenyang tu lazim. Dia lazim, yang kemudian tu lazim. Yang belum tu malzum. Yang lazim tu kemudian. Yang belum tu, yang dahulu tu malzum. Maknanya apabila makan, lazimlah kenyang. Lazim pada adat, bukan lazim pada akal. Kalau katanya kalau tak kuasa tentu lemuh, lazimnya lemuh, itu lazim pada akal. Ini lazim pada adat. Jadi maknanya makan tu malzum, kenyang tu lazim. Sebab tu kita boleh kata apabila makan tentu kenyang. Lazim daripada makan, bahkan banyaklah. Lazim daripadanya kenyang. Begitu. Itu tujuan saya sebut tu nak bagi tahu katanya, nak bagi nampak sebab musabab lazim malzum. Nak bagi kenal lazim malzum, nak bagi kenal sebab musabab. Jadi kalau kira sebelah balik sebab musabab tu, makan tu sebab, kenyang tu musabab. Dengan maknanya apa dia? Makan tu sebab bagi kenyang, tak makan tak kenyang. Begitu. Kalau kira tilik sebelah balik lazim malzum, maknanya makan tu malzum, kenyang tu panggil lazim. Maknanya apabila ada makan, lazimnya kenyang pada adat. Apabila tak ada makan, tak ada malzum, tak ada lazim. Mana tak ada makan, tak ada lah kenyang. Begitu. Maka di sini, ini misal bagi pertambatan antara wujud dengan wujud. Maknanya ada kenyang dengan ada makan. Dia terikat dua tu pada adat.
Dua-dua ni makan dengan kenyang ni ada terikat. Ada ikatan di antara keduanya. Tapi sah menyalahi lah. Ingat kata benda adat ni sah menyalahi. Tapi kalau kita tilik kepada adat tu, dia tak boleh jadi tu. Kalau ada kenyang tapi tak makan. Kalau ada makan tapi tak kenyang, makan banyak lah. Kalau makan satu suap saja boleh jadi tak kenyang. Makan banyak pada adat lah. Jadi apa makna kata ada pertamatan wujud dengan wujud? Maknanya dia tak boleh jadi pada adat. Ada makan, tak ada kenyang. Artinya ada kenyang, tak ada makan, itu tak boleh jadi pada adat. Sebab dua-dua ni ada pertamatan. Dengan maknanya, kalau nak ikut yang tadi tu, panggil katanya, makan dengan kenyang tu ialah pertamatan di antara sebab dan musabab. Kira? Pertamatan antara sebab dengan musabab. Artinya panggil juga katanya pertamatan antara lazim dan malzum. Lepas tu yang mana sebab, yang mana kena atas sebab, yang mana kena atas musabab, kita maklum. Yang mana kena atas lazim, yang mana kena atas malzum, kita maklum daripada yang huraya sini. Begitu. Dan kedua, ditambatkan adam dengan adam. Dak sama dak. Ketiadaan dengan ketiadaan. Tak dengan tak. Dak dengan dak. Ada ikatan. Seperti kita tambahkan adam kenyang, tak kenyang. Dengan tak, dengan adam makan, dengan tak makan. Tak makan, tak kenyang. Lepas tu, adam kenyang, tak kenyang. Tak kenyang tu panggil apa? Tak kenyang tu apa panggil tu kita maklum kan. Tak nak kata, tapi itu kita panggil tak kenyang lah. Untuk nak nampak kata adam. Tapi kita tak panggil tak kenyang, kita panggil lapar. Kita panggil lapar. Jadi ini pun begitu juga. Sebab musabab lazim malzum juga. Kenapa? Kenapa tak kenyang? Sebab apa tak kenyang? Sebab tak makan. Tak makan, tak kenyang. Sebab tak kenyang tu ialah tak makan. Jadi tak makan tu sebab. Tadi katanya makan sebab bagi kenyang. Kenyang tu musabab. Maka sini pun sama. Tak makan tu sebab. Kenyang tu, tak kenyang tu musabab. Kalau lazim malzum, lazim yang belakang, malzum yang dahulu. Mana yang belakang? Jadi maknanya tak kenyang tu lazim daripada tak makan. Tak kenyang tu lazim daripada tak makan. Jadi maknanya adam kenyang, tak kenyang tu lazim, tak makan tu ialah malzum. Macam tadi. Itu maknanya ada terikatan dak sama dak. Ketiga, ditambatkan wujud dengan adam. Ikatan antara ada dengan dak. Seperti kita kata, kita tambahkan ada lapar dengan ketiadaan makan. Begitulah. Sama dengan tadi, cumanya panggilan saja. Tadi tak kenyang, sini lapar. Katalah. Sebab musabab lazim malzum, yang mana sebab dua tu, yang mana sebab musabab dua tu, yang mana kena atas sebab musabab, yang mana lazim malzum, adalah. Dan keempat, ditambahkan adam dengan wujud. Ikatan antara dak dengan wujud. Seperti kita tambahkan ketiadaan lapar dengan ada makan.
Lepas tu dia sama tak dengan yang ketiga? Sama tak dengan yang ketiga? Tak sama. Yang keempat ni tak sama dengan yang ketiga. Sebab tengok. Dia katanya ketiada lapar dengan makan. Sebab yang ketiga tu makan ialah sebab. Ketiadaan makan tu ialah sebab. Yang ketiga tadi Yang tiga tu ketiadaan makan. Makan ni sebelah mana dak makan. Lek ada sebelah balik ada lapar. Tu yang tiga. Ada yang keempat ni yang ketiadaan tu ketiadaan lapar. Yang ada tu ada makan. Tengok kita tengok dulu seperti ketiadaan lapar dengan ada makan. Kalau makan tak lapar. Jadi sekali lagi kita ulang, tengok yang ketiga tu dia kata dan ketiga ditambahkan wujud dengan adam. Ditambahkan wujud dengan adam. Ketiga ditambahkan wujud dengan adam seperti kita tambahkan ada lapar dengan ketiadaan makan. Jadi maknanya ketiga tu ditambahkan wujud. Wujud tak apa dia dalam misal kita? Lapar. Dengan adam tak makan. Jadi mana adam tu sebab, wujud tu musabbab. Yang tiga. Dan yang ketiga ditambahkan wujud dengan adam. Wujud ditambahkan wujud dengan adam. Yang tiga. Ditambahkan wujud. Wujud tu musabbab. Dengan adam. Adam tu sebab. Adapun yang keempat ditambahkan adam dengan wujud. Maka sini adam musabbab. Wujud tu ialah sebab. Sebab tu katanya 3 dengan 4 dia tak sama. 3 dengan 4 tu tak sama. Wujud yang ketiga ialah musabbab. Wujud yang keempat ialah sebab. Begitu. Adam yang ketiga ialah sebab. Adam yang keempat ialah musabbab. Sebab tu saya kata tak sama. Tak sama dua tu. Maka ada akhir sekali dia kata serta sah menyalahi pada sekalian 4 bagai itu semuanya sah menyalahi. Boleh jadi menyalahi. Makan dengan kenyang boleh jadi menyalahi. Ada makan tak ada kenyang. Semua 4 bagai itu boleh jadi menyalahi sekaliannya. Sebab hukum adat ialah sah menyalahi. Tak. Seperti hukum akal. Hukum akal tak boleh jadi menyalahi. Sebab tu kalau kita katanya Allah, apabila Allah Ta'ala mengadakan wajib, apabila Allah Ta'ala mengadakan sesuatu, wajib pada akal, benda itu ada. Benda itu ada. Maknanya tak boleh menyalahi. Tak boleh, mustahil pula kita katanya boleh jadi setengah-setengah Allah Ta'ala buat tapi benda tu tak ada. Tak boleh menyalahi. Tapi hukum adat boleh menyalahi. Begitulah. Maka untuk pagi ni, kitab ni kita akhir di situ pada katanya dan adapun hukum akal. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu